suasana politik di Kedah ni, saya ingat masih lagi terkawal. Saya masih lagi Menteri Besar dan kerajaan masih lagi wujud, ya. Maka tidak benarlah dakwaan oleh mana-mana pihak bahawa kerajaan ini telah jatuh semalam katanya, ya. Ada beberapa proses lagi yang perlu dilaksanakan, termasuklah yang melibatkan Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah sebelum perkara seperti itu boleh berlaku. Jadi selagi ianya belum berlaku, maka kerajaan ini masih lagi beroperasi seperti biasa. Jadi itu sebabnya mesyuarat Exco pun boleh dilangsungkan hari ini. Datuk Seri, tapi daripada sidang media semalam, ada adun yang lompat, ada adun yang mengusulkan tidak percaya kepada Datuk Seri. Dan ini menyebabkan Datuk Seri tidak ada PH di Kedah, tidak ada majoriti lagi. Kita tidak membuat keputusan berdasarkan kepada sidang media, ya. Kita perlu ada korespondens secara rasmi daripada pihak yang berautoriti, ya, bukan daripada pihak pembangkang melalui sidang media. Kalau saya tengok media, maka saya anggap bahawa dah terjadi dah, kan. Belum lagi. Dia ada, kita kena patuh pada perlembagaan ataupun undang-undang tubuh negeri Kedah, ya. Jadi jelas dinyatakan di situ siapa yang akan menentukan dan sebagainya. Untuk makluman semua, pada hari ini dalam mesyuarat Exco telah putuskan bahawa untuk memastikan Menteri Besar masih mempunyai sokongan majoriti ataupun tidak, kami ingin mengesyorkan kepada Kebawah Duli Yang Mulia Tuanku Sultan Kedah bahawa perkara itu dipastikan melalui sidang Dewan. Dan saya ingat cara itu lebih terbuka. Pihak pembangkang sekiranya mereka berhasrat boleh mengusulkan undi tidak percaya terhadap Menteri Besar, ataupun pihak kerajaan boleh mengusulkan undi percaya. Dia dua-dua itu sama sajalah, ya. Dia punya jadi di pihak sana, sekiranya mereka mempunyai jumlah yang mencukupi, maka hilanglah majoriti bagi kerajaan dan proses itu akan jalan macam biasa. Jadi kalau kita tengok daripada pengalaman yang sebelum ni, Mangku Sultan ketika itu memanggil adun-adun untuk mendapatkan timbangan. Yeah. So apakah melihat potensi ke arah itu juga wujud dalam kes macam ini? Saya ingat interpretasi perlembagaan di pihak kami ialah macam-macam cara boleh dibuat, ya. Dan walaupun dari segi presidennya hanya di Sarawak saja yang pernah ada perkara seperti itu berlaku di sidang Dewan Undangan Negeri sendiri, dan banyak lagi presiden-presiden lain di mana ada cara lain, iaitu melalui SD kemudian menghadap Tuanku Sultan dan sebagainya. Tetapi ianya tidak bermaksud bahawa membawa perkara itu ke Dewan itu satu perkara yang salah. Tidak disebut dalam Dewan, dalam perlembagaan. Jadi ada interpretasi yang menyatakan bahawa adakah adakah boleh perkara itu diputuskan melalui satu sidang Dewan di mana dua-dua pihak pun ada bincanglah, bahaslah. Kita tak maulah bahas macam style Melaka tu tapi kita buat style Kedah kita macam biasa, terkawal, berhemah dan sebagainya, tertib, ya. Jadi saya ingat benda tu tak salah, dan pihak pembangkang sekarang pun boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa mereka tidak lagi pihak pembangkang memang tak pernah yakinlah dengan Menteri Besar, kan. Itu pun yang disebut oleh Yang Berhormat Sanusi. Tapi pihak-pihak lain yang dulunya daripada kerajaan, jadi mereka ni yang akan menambah jumlah yang dikatakan majoriti itu, boleh mengemukakan hujah-hujah mereka kenapa kehilangan kepercayaan ataupun keyakinan terhadap Menteri Besar, dan lepas itu undi.
perkara yang sama telah diusulkan di peringkat parlimen, dan saya ingat itu cara yang betul. Sri, anda kata lanjutan tu kita ada lagi dalam tempoh 6 bulan lagi sebelum penggal. Tak semestinya. 6 bulan tu dari segi peraturan perlembagaan, selepas satu mesyuarat tu berakhir, jadi mesyuarat selepas tu mestilah dibuat dalam tempoh 6 bulan, tidak lebih daripada 6 bulan. Tapi dia bolehlah bila-bila dalam tempoh tu. Perkara mengenai cadangan tu dikemukakan kepada pejabat Sultan? Belum lagi. Tidak akan dikemukakan dalam sagi dua ni, sebab saya selaku Menteri Besar memerlukan mandat daripada Exco. Saya mewakili Exco untuk menyampaikan hasrat ini terpulang kepada Puan Duli Tuanku, apa kaedah yang Tuanku berkenan. Satu sih mengikut kenyataan sudah, mereka berjaya mengutip 23 al-adun dan 11 surat pengakuan atau SD lah. Mereka akan surat kepada Tengku Sultan. Sebelum ini, suatu kerajaan Perikatan Nasional dikatakan ditubuhkan di peringkat federal. Perkara yang sama dipersoalkan, adakah kerajaan Kedah ni sudah tumbang, ya. Jadi saya balik ke sini buat perjumpaan dengan semua adun-adun PH dan Bersatu, dan semua juga sign SD, menyokong saya sebagai Menteri Besar, dan untuk mewujudkan apa yang dikenali sebagai kerajaan Bersatu plus PH di Kedah ini. Jadi bab SD ni tuan-tuan, bukanlah nak kata tak terpakai. Jadi kadang-kadang tu dalam satu hari ni boleh sign sampai 2 SD. Pagi sign belah ni, petang sign belah sana. Jadi saya tak boleh lah nak pegang kepada kenyataan Ketua Pemangkang menyatakan yang dia cukup. Dia kena ikut proses yang betul lah. Dengan hanya membuat sidang media, saya pun tak nampak nak sidang media tu ada 22 orang ataupun 23 orang adun. Jadi macam mana saya nak pastikan? Di setakat ini kita berfungsi seperti biasa. Hari ini nampak kekurangan barisan Exco. Ya. Apa cerita tentang dia orang? Oh, yang tu kena tanya mereka. Tak main kerja. Diputuskan dalam surat tadi, ada berganti ke atau macam mana? Macam mana bulan 3? Ada berganti ke tidak? Oh, dah, tak ada. 3 orang. 3 orang tak main. 3 orang tak main. So macam SD tu, macam dia bukan kali pemukul untuk penjatuhan kerajaan lah kan. Yeah. So semuanya kena buat dalam sidang Dewan. Kalau ikut amalan, dia tak disebut secara terang-terang dalam perlembagaan apa kaedahnya. Dalam perlembagaan disebut dengan jelas peranan Kepala Duli Mulia Tuanku Sultan di dalam melantik Menteri Besar. Melantik Menteri Besar mestilah seorang dari kalangan adun yang menikmati sokongan majoriti dalam Dewan Negeri, ya. Tapi dalam soal memberhentikan seorang Menteri Besar, yang itu tak berapa jelas. Jadi macam-macam kaedah digunakan oleh banyak negeri-negeri yang lain, Perak, Sabah, Sarawak, negara-negara asing seperti Nigeria dan sebagainya. Jadi ada yang buat melalui SD, kemudian dipanggil seorang-seorang, ya. Kedah pun berlaku juga apa yang sama. Tapi saya fikir tak salah juga untuk kita bentangkan dalam Dewan. Will come to an emergency session of the State Assembly? We haven't decided that yet. Just a regular. We can set the date at any time actually. Yeah, it doesn't have to be termed as an emergency session. Boleh panggil bila-bila, saya cakap tak boleh tunggu sampai. Satu je, kalau kita setuju untuk buat begitu, biasanya usul daripada pihak pemangkang memerlukan notis selama 14 hari. Jadi kita kena bagilah tempoh tu kan. Tak bolehlah disegerakan waktu dia tak dan nak masuk.
14 hari kerja ke, saya kena check balik tu. 14 hari kerja. Tapi kalau mengikut statement daripada Terima kasih bersama Bro Jingo Channel. Mohon subscribe channel ini bagi mengikuti video menarik di masa akan datang. Jika anda menyukai berita ini, mohon like dan share sebagai tanda sokongan anda. Sokongan anda amat dihargai. Terima kasih.